Okey, hari ini kita akan sambung lagi kuliah kita yang lepas yang tak habis tu basis period and changes of date dalam kita hendak bila mana tarikh perkawanan yang kita buat sama dengan uh, yang telah ditetapkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Mungkin kita terlalu panjang, terlalu pendek. Dia ada akta-akta dia, kita sambung ya. Okey, yang tu saya tak boleh nak padam gambar ni. Uh, saya tak boleh nak padam pula. Mungkin gini kot. Ni mungkin saya gunakan Microsoft Whiteboard. Nah, sebelum tu saya gunakan PowerPoint dan pasal PowerPoint ataupun PDF. Uh, Agak limited lah ruang untuk menulis. Sekarang ini saya PowerPoint itu saya tukar kepada PDF, dan selepas itu dalam whiteboard tu kita ada yang plus ni. Kita boleh masukkan yang PDF ke, mau masukkan PowerPoint pun boleh ya. Okey. Nanti saya cubalah masukkan PowerPoint dalam Microsoft Whiteboard. So kalau yang ni kita sambung ni, where new accounts are prepared. So saya akan, rasanya saya kena tukar color lah ni. Kena tukar color warna merah. Okay. New accounts are prepared. Okay. Salah eja ni, more than 12 months. New accounts ending in the following year, the accounting period would have been the basis period for the year in the failure year. So awak kena highlightkan failure year ataupun tahun gagal. Bukan tahun gagal tu maksudnya dia rugi ke apa jadi dia apa nama, dia tidak menepati apa yang telah ditetapkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okay. Contoh sini ialah contoh 4. Aizah Wahab Sinan Berhad normally close its account on 30. Awak boleh tengok juga dalam buku tebal awak tu, buku tebal awak muka surat 364 ataupun chapter 20 ya. Contoh 4 ni, normally close its account on 31st of July. Dia menutup akaun biasanya pada 31 Julai. So kalau kita dah belajar yang lepas, 31 kita tutup 31 dan 7 contohnya 2013. So opening dia bila? Kalau opening dia gini, dia sini okay, maksudnya ni nombor bulan ni mesti lebih pada dia. Awal ni mesti lebih pada tu mesti lebih. Contoh sini 7, yang awal mesti bulan 8. Ini mungkin formula dia lah. Satu awal bulan lah, satu bulan 8. So kalau sini 7, sini apa? 8. Kalau sini 12, dia mesti 1 sini lah. 1 bulan 1 kan. Kalau sini berapa? April. Sini 5 gitulah. 12 months. Okay, dia tutup pada 31 bulan 7 2013, 12 months. Failure year, apa maksud failure year? Ialah apa? Tahun gagal lah. Bukan gagal kepada company tu gagal menyediakan lah untuk 1 tahun. Dia lebih daripada setahun, iaitu apa? 15 bulan. So kalau mengikut yang ni sebab dia 2013 So untuk awal
perniagaan tetap. Jadi sini 15 bulan, yang ini 12 bulan. Jadi kalau dia buat untuk tahun, kita ada tahun 2013 tu, dia untuk year of investment ialah kita susun lah supaya setiap tahun tu ada dia punya taksiran lah. 2013, yang ni tak ada lah. Tak dapat nak tentukan. Okey. Jadi kita akan susun 2013, 2014 dengan 2000 apa? 2015. Jadi kalau macam ini, dia masih boleh terima 15 bulan. Yang ni dah jadi berapa? 12 bulan, dan the following year pun akan kekal kepada berapa? 12 months. So ni sebab dia berlaku pada berapa? Tahun 2013. Jadi ianya mengikut kita punya akta tu lah, yang telah ditetapkan tu, yang pada awal, yang kelas pertama tu, last kelas. Okay. Jadi dia kat sini kita susun balik tahun 2013, 2014 dan 2015. So jadi kita buat basis period untuk 2013, kita merujuk kepada apa yang telah disediakan oleh apa? Oleh company tersebut, 12 bulan. Mudah. Yang kedua ialah apa? 2013. So sebelum 2013 dan sehingga 2014 ni, kita masih boleh merujuk walaupun dia telah melangkaui 15 bulan, yang dinamakan apa? Failure year. Jadi ini masih lagi boleh diterima, dan seterusnya. Yang ini soalan ni mungkin gini lah. Yang ini tentukan year of assessment-nya pada tahun bila lah. Jadi kita boleh draw up lah. Kalau dalam soalan objektif, mungkin dia akan tanya gitu ya. Sebab yang ni saya akan keluarkan soalan objektif lah. Jadi dia awak tak perlu sediakan dan sebagainya. Okey. Yang saya katakan tadi, kita jangan pening-pening kepala yang bab ni. Bab ni memang tak keluar final. Untuk apa? Untuk pengetahuan saja. The failure year is 2014. The DGIR ialah Director of General, Director General Inland Revenue, ataupun apa? Awak tulis sikit lah. DG ialah apa? DG ialah tak, no problem. DG apa? Director General, ataupun ada juga yang ada tak dapat datang ni. Apa ni, ketua pengarah lah. Ketua pengarah. Kalau awak perhatikan yang kesihatan ialah, kalau kesihatan ialah Tan Sri Dr. Hisham kan. Tapi kalau Indian Revenue ni, dia ada nama dia. Nama dia DGIR. Apa ni, Inland Revenue, ataupun Lembaga Hasil Negeri lah, ketua pengarah dia. Will determine the basis period for the year of assessment 2014 and 2015. Although the accounting period for the failure is more than 12 months, the period would be accepted as the basis period. Yang ini sebenarnya tu yang saya kata tadi. Yang jadi masalahnya, yang ini akan ditentukan oleh pihak lembaga apa? Lembaga pengarah. Ketua pengarah lah, ataupun oleh LHDN sendiri yang melebihi 12 bulan itu. Okey. Tetapi selepas itu dia tak boleh ulang lah. Company tak boleh ulang benda yang sama. Asyik kejap 12 bulan, kejap 15 bulan. New accounts ending in the third year. Kita ada first year, kita ada second year, dan kita ada third year. Director of General lah. Director ataupun ketua pengarah lah. Orang selalu sebut DG. DG tu yang ketua pengarah. Director of General. Kalau kita ubah bahasa tak boleh. Kalau kita translate Director General tu, orang kata apa? Pengarah am kan? Pengarah am tak boleh. So, dia adalah dalam bahasa Melayunya ialah ketua pengarah. Ketua pengarah. Okey. Macam juga General Manager. Kita tak boleh ubah kepada pengurus am, jangan. Dia sebagai pengurus besar. Tu ada pernah lah berlaku masa saya kerja tu, ada orang tanya. Dia translate jawatan. Dah marah GM tu. Kau tahu tak aku GM, General Manager. Kau jawatan aku kau tulis.
pengurus am. Kan? Yang betul lah apa orang kata, uh, itu orang kata pengetahuan am lah. Dia saja gurau sebenarnya. Sebenarnya saja gurau sebab dia mungkin dia nak buat, dia memang jawatan GM tapi nak surat menyurat dalam bahasa, dalam surat menyurat ke kerajaan, surat menyurat dengan kerajaan dalam bahasa Melayu. So dia tulis lah apa pengurus am. Jadi kalau boleh diterima, tapi kalau company tu sendiri macam kalau awak bekerja dengan orang kan, oh masalahnya kalau kerja ni. Tak apa nanti kalau apa-apa awak boleh lah, kalau masalah awak rujuk saya sikit supaya saya dah ada juga kerja dekat apa company corporate koperasi Rania Emas normally close its account on 31st of December each year. Ingat dia akan biasanya tutup pada 31 Disember and changes the accounting period to kepada 31 hari bulan 1. More than 12 month. Maksudnya dia ada berlakunya kat sini pada tahun ketiga Pada tahun ketiga ni dia berlaku lebih. Biasanya sehingga 31/12 ialah 12 bulan, tapi dia tukar kepada 31 bulan 1. Dia nak tukar lah kepada tarikh tutup yang baru. So kita tengok pada contoh je. Ni. So year of assessment 2013, 1 bulan 1 sehingga 31 bulan 12 ialah 12 months. Okay, ni 12 bulan. Biasalah kita dengar lah 31 bulan 12. Okay, yang ni 1 bulan 1. Dan pada tahun kedua, okay, dia dah 13 bulan pula. Sebab dia tukar pada bulan 1 tarikh tutup dia. Tapi ni masih kekal 12 bulan. Jadi apa yang perlu dilakukan untuk dia punya year of assessment. Jadi kat sini ada kegagalan. Kita ada 2013, lagi apa? 2013, lagi apa? 2014, lagi apa? 2015, and then 2016. Ada 4 tahun yang terlibat. There are 4 years involved, year of assessment. But this is yang kalau kita tengok, kita ada 3 baris saja, 3 tahun di situ kan. Jadi kita kena cadangkanlah kepada syarikat ini. Okey, sebenarnya keputusan oleh DG tadi dah ataupun lembaga hasil negeri, tapi sebagai kita ialah apa, pembuat ataupun penyedia ataupun auditor. So kita cadangkan. Okay, apa yang kita cadangkan ialah macam ini. Okey, kita jadikan dia 4 tahun jugalah. Kita jadikan daripada yang ni 3, orang kata 3 baris, kita jadikan dia 4 baris. Okey, jadi yang ni 13 bulan ni, 13 bulan kita akan pecahkan lah. Pecah kepala juga kepada apa? 7 tambah 6 ataupun 6 tambah 7. Boleh okey. Jadi kat sini kita akan pecahkan supaya dia akan dapat cantik ini 4 tahun ini, 4 years of assessment. Tempoh ni bergantung lah, awak boleh buat, tapi jangan kalau boleh lah dia lebih daripada 3 bulan ataupun 6 bulan gitu. Dia tak kisah ke sir? Tak kisah. Asalkan dia ada habis yang kat sini ni pada bila 31 hari bulan 1. 31 hari bulan 1. Sebab dia nak 31 hari bulan 1 kan. Jadi yang ni tak apa. Yang ni dinamakan apa kata tak cukup tempoh.
Tapi balik pada 2016, dia dah mula cukup untuk tempoh apa? Untuk tempoh setahun, dan kita akan cadangkan pada 2017 nanti mereka akan apa? Sediakan yang orang kata apa? Tempoh yang standard lah daripada 1/2 hingga 31/1 2017 itu. Okey. So yang ini sebab dia nak menunjukkan tempoh untuk setahun itu, setahun tempoh tu untuk tempoh bukan setahun, maksudnya tahun 2014 tu berapa tempoh bila kita boleh pecahkan nanti tak apa, nanti saya akan terangkan yang ni dia ada cerita di dalam tu ni sebab dia case by case lah, sebab tu dia tunjukkan ni. The accounts are prepared beyond 1 year of assessment, that is year of assessment 2014. Therefore, the DGRR will determine the basis period for the years of assessment. Yang ni yang saya katakan tadi. Kita mencadangkan, akhirnya dia yang menentukan. Tapi ini kalau kita cadangkan salah pun, itu kan. Okay. Therefore, the DGR will determine the basis period for the years of. Jadi saya cadangkan. Okey, kita kelawak petang ni. Sebenarnya awak kena tidur dulu tengah hari. Siapa yang tidur waktu tengah hari tadi? Angkat tangan. Ada kan benda tu? Tak tidur. Nur Syairah. Okey, bagus. Ya, sebenarnya saya suka lah. Kalau yang tidur saya boleh makan banyak. So sebab saya tidur ni. Saya tak boleh tidur, nanti malam tidur lambat. Malam tidur lambat? Kalau saya tidur nanti malam saya tidur lambat, so bangun lambat. Saya tak nak. Oh, tidur biasa malam kau apa? Tidur? Pukul 12. 12 tu cepat. 12 tu kira lambat. So awak dia gini, awak kena tidur ramai yang tidur awak bagus. Bagus. Sebab saya rasa tak pernah miss lah daripada saya kecil dulu sampai kecil daripada sekali kerja. Saya tak pernah miss tak tidur. Mesti tengah hari mesti tidur tak pernah miss. Bila saya tak tidur macam semalam tu macam semalam sekejap sekejap saya cerita lah. Macam semalam tu saya cerita semalam awak ada semalam saya masa awak saya terlepas tu tak tidur aja itu. Jadi lepas kelas tu kelawak lah saya rasa lepas kelas tu bukan kelawak. Oh, kelas malam hari Rabu. Lepas saya pergi JB siap tu petang dia kelas tak sempat tidur. Lepas kelas tu saya terus tidur pukul 6. Tak pernah tidur petang. Jadi saya nasihatkanlah masa tengah hari tu awak carilah masa 10 minit ke 5 minit ke untuk awak tidur. So ramai tadi yang jawab tidur tu, yang Lim Jun Tek pun tidur dia, maksudnya dia ada beza sebab tu saya wajibkanlah awak tidur waktu tengah hari, tidak tengok ngantuk. Saya tengok di Malaysia pun dah mula ngantuk kan. Jadi kita tahu, saya tahu. Jadi kalau awak tu tengah hari ni, kalau tidur awak dapat cas bateri tau. Awak dapat cas bateri, maksudnya awak punya jangka hayat awak jangka hayat, saya buat kajian, bukan kajian tu, orang buat kajian, jangka hidup awak ataupun jangka awak punya performance akan meningkat kepada 4 kali ganda lah berbanding awak tak tidur. Awak satu apa awak dapat kalau awak dah macam segar macam ni, saya segar sekarang ni, jadi saya akan dapat performance. Kalau contoh ada pernah sekali dulu, tak maaf lah, saya tengah ngajar pun tak tertidur. Awak belum pernah jumpa awak belum pernah jumpa isyarat nak tidur dalam mengajar. Cikgu ajar apa ni, dah tertidur dah punyalah mengantuk tu. Sebab tu tapi tak apa, awak jangan risau. Maksudnya somehow saya lepas. Itu awak lah tu. Kelawak yang awak tu saya tertidur kan masa tu. Mungkin awak ingatkan balik lah apalah kejadian masa tu. Ya Allah, Akbar. Sebab tu adanya video macam awak ni boleh saya terang sikit awak, sebab macam ada orang mati lah kan. Membantu saya juga kan, untuk awak kurangkan saya mengantuk cerita hantu ke ada hantu India ke hantu Cina, cerita lah kan, hantu Melayu cerita okey. Tertidur. Aku cerita dengan cerita lain. Aduh.
Tapi memang saya terkenal lah waktu kalau meeting lah memang. Kalau geram betul lah meeting dia lepas kali tu. Dia memang tidur lah. Jarang saya meeting lah. The accounting period 1 to 31st involve 2 years of assessment. The basis period for the years of assessment are determined by dividing that accounting period into 2 periods. Yang ni. Jadi awak boleh pilih 7 ataupun 6 ataupun 6 ataupun 7. Boleh awak boleh tak kisahlah. Yang tempoh yang ini yang membabitkan 2 years of assessment. Ya. Tahun berapa ni? 2014 dengan berapa? 2015. Ni melibatkan 2 tahun, 2014 dengan 2015. Okey? Tahun itu yang kita akan bagi kedua. Kalau kita tengok balik, yang ni dah elok lah 12 bulan kan. Yang ini ni. Yang ni dah elok 12 bulan. Walaupun dia 2 tahun yang berjangkau kan. Tetapi yang ini melibatkan 2 tahun dan 13 bulan pula. Yang tempoh yang ini lah. Siti Nurhaliza dah agaknya tutup video dah. Nak tidur sekejap. Mengantuk. Okey, tak apa. Saya benarkan awak rehat. Awak tu tak apa sebab ada video kan. Sekurang-kurangnya awak ada kat sini pun elok lah. Maksudnya seorang pun tak apa sebab ada motivate saya untuk buat video dan awak tengok. Bukan saya ada maksud lain lah. Berbanding dengan video yang record. Cuma saya nak tanya lah. Saya nak tanya. Bukan dia nak condemn apa. Yang saya belum pernah lagi kasih yang video yang Google Meet seperti lecturer lain. Okey? Saya terlupa jawapan ni. Apa beza kelas saya ni YouTube dengan yang Google Meet punya video contoh lecturer lain tu? Apa beza dia? Awak boleh respon tak? Sorry, tak tahu kenapa saya ketawa. Cerita tu lah kan. Kalau YouTube boleh dapat buat public kan, boleh dapat views lah. Tapi kalau kat Google Classroom untuk student sajalah. And lagi-lagi senang untuk cari. Kalau kat YouTube sometimes ada tahulah dia sama je tapi okay. Saya terima. Saya boleh adapt lah. Nanti rupanya dekat Google tu saya saya buat 2 pilihan lah untuk mengatasi masalah ni. Dekat YouTube saya up juga sebab ni akan digunakan nanti, awak guna nanti sampai tua tau, budak-budak yang tak saya sangka budak yang ACCA is very good. Kalau presentation dia kata I can refer to your good teacher, dia kata kan. Itu saya semangat YouTube. YouTube open untuk semua. Tetapi nanti untuk e-learning, awak ingatkan saya Radha, e-learning saya akan masukkan yang Google Meet tu. Boleh tak? Kan boleh tak? E-learning saya akan touch, saya ada benda tu semua tu. Cuma ada sikit masalah tu. Saya akan masukkan yang Google Meet yang record tu, memang ada. Saya akan masukkan yang yang saya record Google Meet ni. Sekarang ni yang awak nampak sebelah kiri bawah, kiri atas tu, yang itu saya akan masukkan dalam e-learning. Tetapi saya kena carilah benda tu. Tapi yang itu memang tempoh yang agak panjang lah, yang saya agak panjang. Untuk video untuk Google, wait. Selepas setiap kelas akan upload video tu kat YouTube kan sir? Okay, so that means last week punya video pun sir ada upload kat YouTube kan? Ada. Okay, so kalau untuk susah nak cari, kita cari lepas tu send kat group, sir ambil link itu, lepas tu just put in e-learning lah. Itu saja. Ya, itu mudah. Saya ada link saja. Okey, bagus. Itu saya suka suggestion itu. Sebab apa? Mudahkan saya. Jadi kalau saya buat Google Meet tu,
Saya tak jauh beza sangat lah saya rasa Google Meet dengan YouTube kan. Tak jauh Hmm. sangat beza. Cuma kalau YouTube tu ialah Al-Fatihah tu semua masuk semua kan. Jadi dia sama je. Jadi sama apa yang tu sama. Jadi nanti saya akan masukkan tapi saya lebih utamakan yang tu. Awak tengok dulu yang first ni. Awak tengok dulu yang kat WhatsApp tu. Saya belum masuk kat e-learning. Benda tu memang agak apa? Crucial lah, leceh kan nak setiap kali masukkan. Jadi, saya memang nak menangkan dululah WhatsApp tu masuk awak tengok. Jadi kalau macam Google Meet yang ni rekod tu dia malam baru sampai. Entah malam baru dia punya apa dapat dari Google apa tapi bagus juga maksudnya memang sangat bagus video ni. Kalau dulu saya ada belajar masters kan waktu pandemik lah kan. Pensyarah tak video dia kata tak kasih. Rupanya tetapi ada juga yang dia kasih pun kita tak tengok jugalah. Memang kita tak tengok juga sebab kita dah ada awak dah tengok sekarang ni kan. Banyak kerja lain awak nak tengok kan. Cuma mungkin ada yang tak dapat datang tu. Dan ia juga digunakan nantilah untuk itulah. Mana tahu nanti akan datang kan. Saya dah tak ada, benda ni akan berkekal lama tau. So boleh mungkin kita tak tahu. Awak lagi next 20 years kan. Ni saya siapa lupalah. Rendah-rendah orang India lah. Rendah-rendah orang ni. Mak dia kerja accountant kata. Siapa sini? Lupa nama dia. Perempuan India yang apa? Rendah-rendah orang ni. Mak bapak dia kerja accountant lah. Kerja bagian account lah. Lepas tu dia tanya, you punya mak tak ajar ke? Saya tanya kan. Mak dia jawab apa? Belajarlah sendiri lah. Aku pun Ya malas. sama lah sir. I tanya ibu I akan cakap you belajar sendiri. Aku pun dah pandai kau masalah aku. Kau nak cerita masalah kau. Dia kata, aduh. Pandai-pandai lah kau. Dia kata, pandai-pandai lah kau. Aku tu susah dapat belajar. Kan. Ibu awak pun. Sebenarnya itulah. Apa dia pun. Dia tengok agaknya lain sangat lah. Masa tu COVID tu lain. Tapi dulu lagi susah dia punya syllabus. Dulu lagi susah. Dulu lagi susah. Satu apa pun tak faham contohnya. Tapi yang ni memang kita ajar satu-satu lah kita ajar satu-satu. Yang tu memang saya katakan tadi dulu memang kalau kelas saya saya duduk belakang kali. Ramai dalam 140 orang kelas tu. Wow. Duduk belakang ajar ni. Alah mana nampak LCD pun tak ada, apa tak ada. Buku tak ada. Lengok je lah. When there is an uneven division of the basis period for the 2 years of assessment, any fraction of a month should be treated as following the first basis period. Maksudnya satu tempoh yang tidak sekata. So of the basis for the 2 years of assessment yang tadi ni, 2 tahun yang terlibat ni, any fraction of a month should be treated as falling in the first basis year. Maksudnya dia akan boleh tempoh tu boleh kita bahagikan dengan dua. Tak kira dah dia ada 7 bulan ataupun 6 bulan ke. Dia ataupun contohnya dia ganjil kan 13 bulan. Kalau contohnya 14 bulan, ialah 7 dengan 7 lah. Kalau dia ganjil kita adalah satu yang tak sama. Okey. Seterusnya where the new accounts kita mula tadi satunya mula kelas pukul 2. Should we ended at 4 Pukul 4 lagi setengah jam lagi Where the new accounts are prepared for less than 12 months, not ending 31st of December. New maksudnya awak accounts itu disediakan kurang daripada 12 bulan. Okey. Tapi yang sepatutnya cara yang mengajar terbaik saya berdiri tau. Saya tengok ada lecturer yang terbaik tu. Dia berdiri ada whiteboard. Okey. Tapi sekarang ni saya duduk je lah. Saya guna whiteboard yang ni lah. Whiteboard ni. Tapi yang kalau kita tengok lecturer yang English yang dah matang lah, tua tu kan, dia masih guna whiteboard. Itu efektif Sebenarnya paling efektif guna whiteboard. Walaupun awak dalam online ni guna whiteboard, masih saya salin soalan. Itu yang paling efektif. Tetapi tak mampulah saya sebab dia punya kamera kena dahsyat lah, kena nampak betul-betul whiteboard tu memang betul-betul apa. Kalau awak tengok
memang whiteboard tu memang rata betul macam macam apa, dia dah tulis dia ibarat macam yang terbaik untuk belajar ialah macam dekat kelas tu. Apa lecturer apa salin satu-satu, tapi Allah Akbar, tak mampulah saya buat itu tak mampu. Ada yang lecturer Universiti Melaya untuk anak saya tu kan, lecturer dia buat gitu. Jadi saya tengok jauh sangat tak nampak saya. tapi anak saya kata nampak ya, nampak jauh je. Dia punya whiteboard tu jauh tau. Jadi dia memang mengekalkan. Tapi itu yang terbaik, saya rasa itu terbaik. Tapi yang ini saya cuba yang terbaik jugalah. Saya beri semua saya beri bahan tu. Yang terbaiknya awak boleh tengok balik kat YouTube tu. Okey? Right? Yang orang kata tadi dia Radha kata untuk link tu nanti saya dah buat dah hari Jumaat Sabtu ni saya cuba siapkan lah yang tu. Tapi saya lagi satu kalau boleh lah saya pun masukkan yang SEM lepas punya lah. SEM lepas punya masukkan dulu. Jadi awak pandai-pandai awak bezakan mana yang tahun SEM lepas dengan mana yang SEM ni pandai-pandai lah. Tapi saya akan ajar, semua saya akan ajar walaupun SEM lepas awak boleh tengok saja. Tapi saya akan ajar jugalah. Okey. Itu memang tanggungjawab saya When your accounts are prepared for less than 12 months, maksudnya awak sediakan account tu kurang daripada 12 bulan. Biasanya dah setahun 1 Januari hingga 31 Disember, setahun ataupun 12 bulan. Ahmad Albab, siapa pernah tengok cerita Ahmad Albab ni? Cerita kalau orang Melayu ni biasalah cerita Ahmad Albab tu cerita P.Ramlee. Normally close its account on 31st of December each year and changes the accounting period to April. Dia boleh tukar pula 30 April less than 12 months. Okey. Maksudnya bila dia tukar, kesan dia ialah accounting period tu dah menjadi kurang daripada apa? Kurang daripada setahun. Apa yang saya boleh beritahu ialah daripada saya punya kajian dia year of assessment tu kalau boleh ada lah, setiap tahun tu ada dia punya period tempo dia. Dia tak ada yang ada 2014 ada, 2015 tak ada, 2016 ada Jadi kalau boleh setiap tahun 2020, 2019 semua ada lah. Itu dia punya, orang kata dia punya intipati dia. Yang ni. Okey, apa cerita kat sini? Ialah kurang daripada apa? Kurang daripada 12 bulan. Disebabkan apa kurang daripada 12 bulan tu? Disebabkan kita nak tukar tarikh. Pemilik perniagaan tu nak tukar tarikh kepada yang kurang daripada setahun. Okey. Okey, yang ini kita ada 2013. Awak tengok 2013 tadi kita lebih. Perasan tak? Kita lebih daripada apa? Kejap, yang ni pun akan mengenai kepala. Dulu ke saya gila-gila lah saya ajar. Masa 10 tahun lepas saya laju-laju. Pandai je kot dia kata pandai. SED tu. Aduh. Tapi ni saya lebih, orang kata lebih memenuhi permintaan pelajar. Okey? Apa yang awak nak cakap je lah, cakap. Kalau boleh PNTP pun boleh kalau awak segan Boleh. Ni mungkin kebaikan untuk saya juga dan kebaikan untuk semua. Jadi kita akan yang ini dia lebih daripada 12 bulan. Iaitu 13 bulan. Tetapi yang ini ia adalah apa? Ia adalah kurang pula Ini 1/1 kan. Kalau awak tengok perbandingan yang ni. Ni yang inilah. Ni 12 months. Ini 13 months. Yang ni 4 months. Yang ni kekal sama So ini berlaku kurang pula 12 bulan. Iaitu kita ada apa ni? Kita ada yang melibatkan sini. Ni senang lah. Ni 2013. 2013. Lagi 2000 apa? 14. 2015. Tadi kita akan melibatkan which involve 4 je. 2013, 2014, 2015 dan 2000 apa? 2013, 14, 15 dan 16. Melibatkan 4. So ada 4 itulah. So yang ini
Yang ini kita ada melibatkan 3 tahun lah. 3 tahun. Iaitu 2013, 2014 dan 2015. Okey. Ini yang paling mudah, betul tak? Kenapa dia paling mudah? Kerana dia mengikut sajalah. Ni 12 bulan. Ini 4 bulan tak apa. Dan ini 12 bulan. Ikut sama sebiji. Sebab dia kurang daripada apa? Kurang daripada setahun dia punya failure kat sini. So yang ni kita kekal. Jadi yang nyata tadi terlebih, jadi kita kena pecahkan kepada 2 tahun. Sebab dia melibatkan 4 tahun. Jadi yang ini ialah kita ada 3 tahun 2013, 14 dan 15 dapat memenuhi lah. Walaupun kat sini kurang daripada apa? Kurang daripada 12 bulan. Okey. The failure year is 2014. The DGIR will determine the basis period for the years of assessment 2014 and 2015. Okay. Although the accounting period, mungkin saya nak kata, mungkin saya berulang saya kata, kelawak ni antara yang setia lah. Kalau yang saya lepas, ya Allah, kalau kelas dia dalam 40, 20 purata dalam 20, yalah 70% ya, 30% tak adil gitulah. Bukan tak adil, dia ada macam penuh ni, tetapi bila kita panggil dia tak ada. Dia hanya on je. Saya lepas paling teruk lah saya rasa, sebab apa? Ramai yang kerja kerja lah. Sam ni rasanya kurang sebab apa? Kurang kerja yang kerja food panda ke kurang. Kurang sebab apa? Mungkin peluang kerja kurang ke dan sebagainya. Mungkin Sam ni dia dah boleh adjust kewangan masing-masing. Yang dulu dia terpaksa kerja untuk sara hidup. Itu saya terima. Sebab tu saya berusaha betul lah saya nak buat video ni. Mudah-mudahan yang yang bekerja itu boleh tengok. Okey. Ada terbukti yang saya lepas, dia tengok balik dan dia keputusan lebih baik yang datang. Maksudnya dia, ialah kita tak boleh menafikan dia nak kerja kan. Dia tengok balik, dia buat, dia usaha betul lah balik kerja tu. Okay. Although the accounting period for the failure year is less than 12 months, the period will be accepted. Ni. As the basis period for the year of settlement as the account. Dia terima ni sebab itulah yang saya buat kajian. Dia terima disebabkan dia tak kisahlah. Memang dia akan terima disebabkan dia nak duit kan, tempoh tu. SDN memang nak perlukan duit lah daripada kutipan hasil kan. Jadi dia akan terima sahajalah. Cuma dia akan adjust mana-mana yang untuk setiap tahun tu kena ada lah. Setiap tahun tu kena dipenuhi. Walaupun kurang pada setahun ke, kurang daripada 12 bulan dan sebagainya. Tapi setiap tempoh bulan tu memang akan di-calculated. New accounts ending in the same year. In the same year. Nanti kita akan, kalau mungkin yang sini awak kata mungkin susah lah awak nak hafal ke, tapi kalau dengan tengok contoh, awak akan lebih faham. The new accounting period will be added with the following accounting period to the basis period for the year of examining failure year. Example 5, Bumi Senang Sdn Bhd normally close its account on 28th of February every year and changes the accounting period to 31st December less than 12 months in the same year. Saya ulang sekali lagi ni syarikat Bumi Senang normally dia tutup account dia pada 28 Februari. Cerita yang paling seronok lah, 28 Februari is ending 28 Februari. So dia akan mula bila awak rasanya? Yang tadi baru orang kata yang saya ajar tadi. Kalau 28 Februari dia bermula bila? Kalau contohnya 31 Disember, tutup pada 31 Disember, buka bila-bila 1 hari bulan 1. Tapi kalau dia tutup pada 28 Disember, so buka dia bila? Opening dia. Yang pening-pening. Opening dia bila?
1 Januari pula satu. Ha? Confused kan? 1 Januari satu pula. Yalah 1 Januari. 1 Mac lah. 1 Mac. 1 Mac ke? Dia 3 dengan 2. Dia mesti lebih gitu. Ya. Ni 1 dengan 12. Dia mesti lebih. Dia mesti lebih. Itu tak ada dia ajar mana-mana lah. Ini kita bila saya ajar ni, awak ingat ni cikgu pernah ajar. So dapatlah saya. Awak ingat saya dapatlah pahala gitu Awak ingatlah. Maksudnya tutup tu dan yang awal tu ialah dia lebih. Maksudnya 12 ni bukannya satu ni lebih daripada 12. Satu ni ke hadapan daripada 12. Tak? Bulan Disember kan? Januari di hadapan, kalau awak melihat kepada account ni Disember ini Januari kan. Dia Januari di hadapan. Kalau contohnya kalau sini Februari kan. So yang ni di hadapan. Yang dia adalah Mac ada di hadapan bagi Februari. Tetapi ia berlaku pada tahun lepas lah. Yang ini contohnya pada 2000 apa ni. Ni contoh 2000 berapa tutup pada 2021 kalau jelas. Yang ini 1/3 2020. Maksudnya ia tahun yang sebelumnya. Mestilah. Mesti ia berlaku pada awal tu. Mesti berlaku tahun sebelumnya. Ataupun tahun yang semasa tapi kalau macam 31/12 mesti tahun yang sama. Tapi kalau dia awal, dia mesti tahun sebelumnya. Ini memang susah lah. Memang susah nak hafal. Saya rasa tak payah hafal lah. Tengok je, kira lah, guna jari ke apa kan. Memang itu akan berlaku kepada ni. Sebab yang ini memang susah. Sebab yang ni dalam accounting software biasa gitulah. Dia akan tentukan what is your closing date. Ataupun what is your opening date. So yang ini betul-betul kena faham. Nanti dia akan terus set up kan. Saya rasa dah belajar dalam UBS software tu. Okey. Yang ini soalannya ialah bumi senang. Ini soalannya. Close account 28 Februari and change the accounting year to 31st of December. Daripada 28 Februari ditukar kepada apa? 28 bulan 2 ditukar kepada 31 hari bulan Disember. Tukar tarikh. Tukar tarikh. Dia tukar tarikh. Okey. Dia tukar tarikh. Mula-mula so jadi 10 bulan lah. Yang mana tadi 10 bulan? Bukan, dia tukar tarikh. Yang bulan-bulan jangan kira sebab kita belum beri contoh lagi. Okey. Betul awak kata 10 bulan tu. Yang ini betul. Awak on ahead maksudnya yang pertama dia akan buat pada 1/3 hingga 28 ni lah 12 bulan. Seterusnya ditukar daripada Februari ni ditukar kepada apa? Ditukar kepada saya besarkan. Yang bestnya whiteboard ni, Microsoft Whiteboard ni kita guna mouse guna mouse. Bagus jugalah dulu yang hutang-hutang saya ajar awak komputer tu. Yang saya ingat saya ajar awak tu jelah apa? Burung bergerak. yang lain semua awak buat sendiri kan. Tapi sekarang ni saya ajar betul-betul lah detail. Found cat tu saya ajar satu-satu tau. Rasa bersalah lah. Minta maaf saya bersalah dengan awak. Sebab awak sendiri kata tak apa Hot, saya tengok buku ni lagi faham. Cikgu ajar langsung tak faham. Susah kejap buka komputer lah. Kejap siapa yang baru sampai lah. Siapa yang ni kan susah. Tapi saya dah buat video untuk subjek komputer tu. Awak boleh tengok balik lah. Boleh tengok balik kan kalau awak subscribe tu. Jadi kalau awak nak belajar lah. Tapi saya nak tanya, boleh tak sekejap ni nak tanya, buku komputer tu ada lagi ke tak? Ataupun awak dah buang ke, dah buat nasi lemak ke, ada lagi tak? Ada lagi. Okay. Mahal tu. Ada lagi sir. Mahal. Tali sini ni. Tali sini lah yang saya ingat yang mak awak tu, accountant ke apa kan? Tebal buku mak awak cakap, tebal bukunya. Awak baca ke tidak gitu. Aduh. Buat apa ni mak awak kata, buat apa ni nyemak buku tu tebal yang pernah rumah aku dia kata.
Mak kita kan kadang mulut dia kita yang kecil hati mak kan. Macam anak saya tu cakap je orang saya, dia buat bodoh je. Ni 12 bulan, lepas tu sekejap saya suka gurau-gurau ni. 10 bulan, ini 12 bulan, ini 12 bulan. Maksudnya dia tukar daripada bulan 2 kepada 31 hari bulan 12. Tetapi ia melibatkan yang tadi awak kata tadi, bagus mengurangkan tempoh 10 bulan. Tetapi yang ini kita nak susun nak susun 2014 tu yang kata income tax ni satu hal juga. Boleh kata supaya dapat ni 2014, 2015, 2016. Sebab awak tengok dia tak buat pun berapa 2013. Okey. Dia buat 2014. Alright. So yang ni dia akan terima juga. Okey, dia akan buat 2014 daripada tempoh ni, and then 2015 dia akan walaupun lebih daripada 12 bulan. Tetapi kurang daripada 2 tahun lah. Ni 22 bulan, ni dia susun 2014. Tetapi yang ni dia akan kembali semula kepada 12 months. Okey. Itu apa penerangan dia? The year is 2015. The year will determine the basis period for the year. Ini sama lah yang saya kata tadi tu, yang saya cerita. Yang ni lepas sini pun awak dah boleh. The failure year yang kat sini dia ceritakan pasal kegagalan tahun ialah pada 2015. The failure year is 2015. This is what we call as failure year. Bukan company tu yang gagal yang rugi, bukan. Dia gagal untuk menyediakan untuk tempoh setahun lah. Dia lebih daripada 12 bulan. Dia pun tak katakan failure to the company. Maksudnya dia cerita je yang itu dianggap sebagai apa? Failure year, 12 months. Alright? Sir, yang kan atas tu Y year of assessment dia ada 2 kosong. Dia kosongkan, itu tak payah isi ke? Kosongkan saja. Yang ni Yang ni kan? Ya. Sebab saya kata tadi dia nak buat untuk tahun berapa? 2014, 2013 sebab dia dah terlepas Sebab dia nak memang dah terlepas 2013. Jadi 2013 orang kata tutup lah. Tak boleh cerita pasal 2013. Dia cerita pasal apa sebab dia punya section tu lah 2013 onwards. Sebab tu banyak contoh ni lah 2013 ke atas. Sebab sebelum ini berkecamuk. Sebelum 2013 kejap ada yang setahun kejap tahun tu tak ada assessment. Jadi dia akan terima je lah. Terima saja. Mesti ada yang sikun. Alhamdulillah berkat kita bagus juga dah tak kelas saya buat tadi habis pun gitu juga tapi saya belum pernah lah habis lambat. Sebab saya tahu dulu dekat kampus dulu saya kalau bekerja sampai malam boleh. Saya tengok saya itu dah tak ada. Cik, mak dah tunggu bawah. Okeylah baliklah awak dengan saya balik kan. Sebab apa? Mak dah tunggu. Okey. Ini pun sama lah. Saya buat assumption lah. Memang kalau kelas tu habis pukul tu memang tak boleh tidak 5 minit lewat pun tak boleh. Ni 2014, 2015 dan 2016. Dia tak boleh macam dia 1 tahun ada 1 tempoh walaupun melebihi kepada 12 bulan. Okey. So yang ini dianggap betul. Yang ini dianggap sebagai apa? Failure year yang kita selesaikan dah. Ini untuk tempoh kita boleh consider sebagai 2015. Okey. Saya tak faham kenapa yang 12 month tu 10 month tu failure years. Dia kurang daripada 12 month, so dia failure ke? Sekejap Saya sebenarnya kalau failure year-nya
sepatutnya kan setiap tahun 2014, 2015, 2016, setiap tahun 12 bulan, 12 bulan, 12 bulan. Tetapi dekat sini dia dah apa? Dia dah buat satu akaun, dia dah ubah tarikh. Dia melibatkan yang ini melibatkan apa daripada 2013 4 tahun dah. Jadi 2013 kita tak boleh nak ubah lah sebab dia punya section tu berubah pada tahun 2013. Maksudnya 2014 tu kita boleh buat orang kata satu tempoh basis period. Okay. So kita anggap yang saya katakan tadi, saya tulis sebagai A ni sebagai failure ya untuk menyediakan untuk 12 bulan. Kurang pun, lebih pun. Failure ya, dia tak sediakan 12 bulan lah. Kurang pun failure, lebih pun. Yang dalam hal ni saya rasa dia adalah apa? Lebih daripada 12 bulan. Iaitu berapa bulan? 22 bulan untuk tahun 2015. Okay, Okay. faham. Alhamdulillah. Okay. Tio tanya. Thank you, sir. So yang ini, tu yang saya kata tadi, saya sebenarnya takut nak jawab ni. Saya terus terang. Sebab apa? DG yang Ketua Marah yang akan buat putusan benda ni. Dia boleh buat putusan sebab yalah, berlakunya yang tempoh ini ialah apa? Berlakunya kegagalan ini disebabkan company itu sendiri yang baru nak mula berniaga, yang dia belum tetap bila nak tarikh ubahlah. Kadang-kadang dia buat tarikh pada 31 Disember, ramai krem buat 31 Disember krem, semua nak audit yang sama, semua nak cepat. Ataupun dia belum ready. Jadi dia nak tukar tarikh lah. Nak tukar tarikh close pada bila. Contohnya kalau awak pernah, belum pernah 31 Mac. Ramai tak guna 31 Mac. Jadi auditor tak push sangat jadi pening lah kalau aku 31 Disember auditor nak cepat sangat 2 minggu kan. Dia akan tukar tarikh. Itu kenapa dia ubah tarikh. Kenapa dia ubah tarikh? Company ni ubah tarikh. So, kita dah habis Alhamdulillah. So ready lah for first quiz lah kan. Tapi saya cuba banyak nak kena buat first quiz ni untuk business accounting, untuk finance tak, untuk komputer, untuk yang ni subjek ni. First quiz tu saya off record sekejap ya. Saya off record. Tunggu saya off record. Okay.